Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurin Izwani binti Abdul Rahim dari kelas DTP 5A nombor kad metrik 10 DTP 19F 1019. Hari ini saya ingin membentangkan tajuk case study untuk quality control. Pada bahagian pengenalan, kajian tempat yang telah kami pilih adalah Lebuh Raya Jawi ke Lebuh Raya Juru. Masa yang telah kami dapat iaitu sebanyak 28 minit, manakala kilometer daripada Lebuh Raya Jawi ke Lebuh Raya Juru sepanjang 22 kilometer. Hari ini saya ingin menceritakan serba sedikit tentang Tol Jawi dan Tol Juru. Okey, Lebuh Raya Tol Jawi. Lebuh Raya Tol Jawi merupakan sebuah bandar lebuh raya Pulau Pinang, Malaysia. Ia terletak di tengah-tengah Nimbul Tebal dan Sungai Bakak serta agak dekat dengan sama negeri Kedah. Okey, Lebuh Raya Juru. Tol Juru merupakan plaza tol utama kepada Lebuh Raya Plus. Okey, perjalanan Lebuh Raya ulang-alik dari Pulau Pinang ke Kuala Lumpur adalah bermula dan tamat di Plaza Tol Juru ini. Okey, daripada kajian yang telah kami selidik, kami dapati laluan Lebuh Raya Jawi ke Lebuh Raya Juru merupakan kawasan perindustrian di mana pengguna sering menggunakan jalan raya ketika pulang atau pergi ke tempat kerja. Bukan itu sahaja, malah pada musim perayaan juga, kesesakan jalan raya juga sering berlaku kerana Plaza Tol Juru merupakan plaza tol utama Lebuh Raya Plus. Oleh itu, purata kemalangan bagi laluan Lebuh Raya Jawi ke Lebuh Raya Juru sering meningkat dari masa ke semasa. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatina Tasha Metro Zaha, nombor metrik 10 DTP 19F1014. Saya akan menerangkan pada bahagian 2 iaitu data kemalangan di Lebuh Raya Jawi ke Juru. Yang pertama adalah kesesakan lalu lintas. Masalahnya adalah kenderaan yang banyak. Kenderaan yang banyak sebab kesesakan lalu lintas. Okey, kawasan Lebuh Raya Jawi ke Juru merupakan kawasan perindustrian iaitu kawasan kilang. Kenderaan akan mula banyak ketika waktu pagi iaitu waktu orang mula pergi ke kerja dan waktu di antara pukul 5 petang sehingga 8 malam, waktu ketika orang mula pulang dari kerja. Skor bagi masalah ini adalah 34 dan peratusannya adalah 47%. Yang kedua adalah jalan raya. Masalahnya adalah cuaca. Okey, cuaca akan menyebabkan jalan tar di Lebuh Raya lincing dan ini akan menyebabkan keadaan kenderaan mudah terbabas dan hilang kawalan. Skor bagi masalah ini adalah 15 dan peratusannya adalah 67%. Yang ketiga adalah kenderaan rosak. Masalahnya adalah keadaan kenderaan. Okey, kebanyakan kemalangan berlaku kerana keadaan kereta yang tidak diselenggara dengan baik, seperti brek tidak berfungsi dan temperatur kereta bermasalah. Ini akan menyebabkan kereta mudah terbakar dan terbabas. Risiko kemalangan juga agak tinggi. Yang keempat adalah hilang kawalan. Masalahnya adalah keadaan jalan raya. Seperti yang saya terangkan di atas, jalan raya ini merupakan kawasan perindustrian dan banyak lori, trailer yang menggunakan jalan tersebut. Ini menyebabkan jalan raya menjadi berlubang dan bahan-bahan kerja yang diangkat oleh trailer dan lori seperti batu-batu, pasir-pasir akan terjatuh dan bertemparan di atas jalan raya. Sekiranya kenderaan lain seperti motor dan kereta melalui jalan tersebut, risiko kemalangan seperti hilang kawalan akan terjadi. Skor bagi masalah ini adalah 8, peratusannya adalah 95%. Okey, yang kelima adalah kecuaian. Masalahnya adalah sikap pemandu. Kecuaian yang saya maksudkan adalah seperti tidak mempunyai common sense, seperti memandu melebihi had laju, bermain telefon, sikap mementingkan diri sendiri, sebagai contoh memotong barisan ketika membayar tol. Ini bukan sahaja boleh memberatangkan bahaya kepada orang lain tetapi juga diri kita. Terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Adina Najwa binti Abdul Rashid, nombor kad metrik saya 10 DTP 19F 1018. Hari ini saya akan nyatakan sebab-sebab yang boleh menyebabkan kemalangan berlaku di lokasi yang dipilih sebagai punca utama.
Lokasi yang kami pilih ialah Lebuh Raya Jawi Kejuru. Antara punca utama berlakunya kemalangan di Lebuh Raya Jawi Kejuru ialah kenderaan yang banyak. Hal ini kerana laluan Jawi Kejuru merupakan kawasan perindustrian dan antara pengguna laluan ini ialah pekerja-pekerja yang bekerja di sekitarnya. Hal ini menyebabkan kesesakan lalu lintas berlaku. Selain itu, keadaan cuaca seperti hujan boleh menyebabkan kemalangan berlaku. Ini kerana keadaan permukaan jalan raya yang licin menyukarkan pengguna untuk mengawal kenderaan mereka. Oleh itu, pengguna jalan raya haruslah memandu kenderaan dengan kelajuan yang sederhana bagi mengelakkan kenderaan tergelincir daripada laluan jalan raya dan ia dapat berupaya untuk memberhentikan kenderaan itu. Antara keadaan cuaca juga ialah ribut taufan, tanah runtuh dan sebagainya. Di samping itu, keadaan kenderaan boleh menyebabkan punca berlakunya kemalangan. Hal ini kerana pengguna tidak melakukan pemeriksaan keadaan kenderaan sebelum menggunakannya. Malah setengah pengguna kenderaan juga tidak menitik beratkan berkaitan kenderaan mereka. Contohnya, tidak memeriksa keadaan tayar yang sudah haus, suhu kenderaan naik dan brek yang telah haus dan sebagainya. Seterusnya, punca kemalangan berlaku disebabkan oleh keadaan jalan raya yang tidak sekatan dan berlubang. Ini dapat menyukarkan pengguna untuk memberi tumpuan semasa memandu kenderaan. Oleh itu, pihak yang bertanggungjawab haruslah membaiki jalan raya agar pengguna berasa selamat apabila menggunakannya. Selain itu, sikap pemandu yang tidak berhemah juga boleh menyebabkan kemalangan jalan raya. Hal ini disebabkan oleh kecuaian pemandu itu sendiri ketika menggunakan jalan raya. Antara sikap pemandu yang tidak berhemah ialah memandu dalam keadaan mabuk, memandu dalam dipengaruh dadah dan memandu melebihi had kelajuan yang ditetapkan dan sebagainya. Oleh itu, pihak berkuasa hendaklah menguatkuasakan peraturan agar mengelakkan kejadian yang tidak diingini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Amira binti Muhammad Safia, nombor kad matrik 10 DTP 19F1029. Hari ini saya akan menerangkan tentang sebab yang boleh mengakibatkan kemalangan itu berlaku. Di sini terdapat 5 sebab yang menjadi punca utama kemalangan itu berlaku. Yang pertama ialah keadaan cuaca. Yang kedua ialah kesesakan lalu lintas. Yang ketiga ialah keadaan kenderaan. Yang keempat, memandu dalam keadaan mabuk. Dan yang terakhir ialah sikap pemandu di atas jalan raya. Seterusnya, ini ialah rajah sebab dan akibat kemalangan itu berlaku. Sebab yang pertama ialah kesesakan lalu lintas. Kesesakan teruk disebabkan oleh terlalu banyak kenderaan di persimpangan dan lintasan menjadi antara faktor utama kemalangan jalan raya. Masalah kesesakan lalu lintas berlaku adalah berpunca daripada pelbagai faktor. Antaranya ialah sikap pemandu sendiri. Pemandu tidak menghormati pengguna jalan raya yang lain walaupun peraturan itu telah ditetapkan oleh pihak kerajaan. Sikap pemandu yang tidak mematuhi peraturan jalan raya inilah yang menyebabkan banyak kemalangan jalan raya yang berlaku. Banyak kemalangan jalan raya yang meragut nyawa sekaligus menyebabkan kesesakan lalu lintas. Yang kedua ialah keadaan cuaca. Keadaan cuaca seperti hujan boleh menyebabkan kemalangan jalan raya yang tragis oleh kerana permukaan jalan yang basah dan licin mengurangkan daya cengkaman tayar kenderaan disebabkan oleh hujan. Jalan yang licin menyebabkan geseran di antara permukaan jalan dan tayar semakin berkurangan. Ini akan menyebabkan kesukaran untuk pemandu mengagak keadaan jalan semasa memandu. Kenderaan mudah terbabas sekiranya dipandu terlalu laju di kawasan selekoh yang basah atau permukaan yang ada takungan air. Selain itu, mengekori kenderaan di hadapan dengan terlalu rapat juga membahayakan
kerana keupayaan untuk memberhentikan kenderaan akan merosot dan akan berlakunya kemalangan. Keadaan cuaca seperti ribut, tanah runtuh, angin kencang juga merupakan faktor cuaca yang menyebabkan kemalangan berlaku. Seterusnya ialah keadaan kenderaan. Kemalangan jalan raya boleh berlaku sekiranya keadaan kenderaan tidak diperiksa terlebih dahulu sebelum memulakan perjalanan. Keadaan kenderaan yang dapat menjadi punca kemalangan jalan raya adalah seperti kerosakan pada brek, lampu belakang atau lampu hadapan kereta ataupun motor tidak menyala, suhu kenderaan meningkat, permukaan tayar yang haus dan banyak lagi. Banyak peristiwa kemalangan jalan raya berpunca daripada brek yang gagal berfungsi semasa kenderaan dipandu dengan laju menyebabkan kenderaan hilang kawalan dan merempuh pengguna jalan raya yang lain. Seterusnya, memandu dalam keadaan mabuk. Memandu dalam keadaan mabuk banyak menyebabkan kemalangan jalan raya yang meragut nyawa. Memandu di bawah pengaruh alkohol mampu mengurangkan waktu reaksi pemandu, mengganggu keseimbangan diri dan mereka juga sukar untuk membuat keputusan dari segi kelajuan kenderaan. Selain itu, tumpuan pemandu menjadi semakin berkurang, malah penglihatan akan menjadi semakin kabur dan paling memberbahayakan, mereka sering melakukan keputusan luar jangkaan. Memandu di bawah pengaruh dadah juga akan memberi kesan yang sama sekiranya pemandu itu mengambil ubat yang boleh menyebabkan mengantuk. Yang terakhir ialah sikap pemandu di atas jalan raya. Sikap pemandu yang pentingkan diri sendiri di atas jalan raya juga banyak menyebabkan berlakunya kemalangan. Sikap pemandu seperti menggunakan telefon bimbit, makan dan minum semasa memandu boleh menyebabkan pemandu hilang kawalan dan memandu melebihi had laju yang ditetapkan adalah punca berlakunya kemalangan. Pemandu yang mementingkan diri sendiri tetap melakukan kecuaian ini walaupun telah banyak kemalangan yang tidak diingini berlaku. Walaupun di atas lebuh raya terdapat zon operasi kamera dan pemandu diarahkan untuk memandu dengan had laju yang ditetapkan, segelintir pemandu tetap juga akan menggunakan had laju yang berlebihan walaupun mereka tahu saman bakal menanti. Seterusnya saya pas kepada Dini. Assalamualaikum, nama saya Nurdini Zati binti Nizar. Nombor kad matrik saya 10 DTP 19F1203. Berdasarkan isi-isi yang telah diterangkan oleh Amirah tadi, kita memplotkan dekat Raja Pareto, iaitu kenderaan, banyak, cuaca, keadaan jalan raya, keadaan kenderaan dan sikap pemandu. Itu antara sebab-sebab kemalangan yang kita plotkan dekat Raja Pareto. Sebagai kesimpulan, keselamatan di atas jalan raya merupakan tanggungjawab pengguna jalan raya sendiri. Pelbagai sebab yang telah dinyatakan di atas merupakan punca utama berlakunya kemalangan dan hal ini tidak harus dibiarkan berterusan untuk menjamin keselamatan semua pihak. Manusia memang tidak lari dari melakukan kesilapan, tetapi kesilapan yang dapat menyebabkan nyawa orang lain juga turut melayang haruslah dielakkan demi kesejahteraan bersama. Selain itu, kerosakan kenderaan dan juga keadaan jalan juga berpunca daripada kelalaian dan pengurusan kewangan yang tidak sistematik. Pengguna jalan raya juga haruslah memandu secara berhemah dan elakkan dari pemanduan secara tergesa-gesa. Sekian, terima kasih.